Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya Dr. Benny Rusani daripada Institut Jantung Negara adalah Mr. Fix It anda pada hari ini. Jadi saya akan cuba menyelesaikan semua persoalan anda mengenai masalah jantung. Penonton tengah terkesima. Siapakah Haji Jaka itu? Ini dia Dr. Benny. Apa khabar Dr. Benny? Khabar baik. Katanya doktor nak cuba menyelesaikan apa saja persoalan tentang masalah kesihatan jantung, ya? Betul. Okey, kita ada soalan. Soalan pertama. Doktor, bagaimanakah penonton nak menyelesaikan masalah jika dia berdebar-debar berjumpa dengan jantung hatinya? Okey, kita gurau je doktor. Okey, ada soalan-soalan yang kita dah kongsikan daripada laman sosial Facebook. Baca Karina. Soalan yang pertama, doktor, bagaimana surgery bypass boleh meningkatkan kualiti hidup seseorang dan berapa lama surgery akan memberi manfaat kepadanya? Okey. Jadi pembedahan pintasan jantung ataupun bypass adalah satu surgery, rawatan yang ada untuk penyakit coronary artery disease, iaitu penyakit di mana urat jantung ataupun saluran darah itu tersumbat. Ia bukannya salah satu rawatan yang ada. Kita ada rawatan untuk seperti angioplasti juga. Tapi untuk menjawab soalan tersebut, dia punya aim dia adalah untuk memberi rawatan untuk selama-lamanya. InsyaAllah aim kita untuk yang berpanjangan, bukan untuk kadar yang singkat. Tetapi kadang-kadang ada juga mereka yang lepas buat operation mengalami masalah sakit dada. Jadi mereka perlu hadir semula ke hospital dan kita akan cek semula adakah dia punya urat jantung tu masih okey ataupun sudah sempit balik. Kalau sempit balik, kita akan beri rawatan yang cara lain. Okey, doktor. Ada soalan ni berkaitan dengan topik kita hari ni lah. Topik kita hari ni cinta kedua. So adalah seorang wanita ni, dia nak jumpa bakal suami dia. Jantung dia berdebar-debar, doktor. Berdebar-debar tak nak berhenti. Adakah itu cinta-cinta atau tanda awal sakit jantung ataupun dia berdebar-debar nak jumpa bakal suami? Itu tanda jatuh cinta. Jatuh cinta. Jadi bukan sebab ada masalah sakit jantung, ya doktor? Bukan ada kaitan, Tak ada kaitan langsung. Tapi kita boleh cek. Datang kajian, kalau misalnya kata debarannya tidak hilang, bertambah serius, ada tanda-tanda seperti pitam, seperti loya, atau berebah, datang. Itu mungkin jantung. Okey. Dia tak pitam, doktor. Dia menggeletar. Tak, itu kalau dah lepas kahwin pun pitam. Dia berdebar lagi cuan. Ya, itu perlu cek. Kalau debaran itu tidak berhenti. Okey, doktor, kadang-kadang ada setengah orang pula mengatakan kadang-kadang dia tak boleh baring dengan bantal yang satu. Sebab kalau dibaring dengan bantal yang satu, sukar untuk bernafas dan kemudian bantal tu harus ditinggikan dengan kaki kiri selalu bengkak. Adakah itu juga antara tanda-tanda simptom penyakit jantung? Pandai, betul. Itulah satu tanda-tanda untuk lemah jantung. Jadi jantung ni ada banyak penyakit. Ada orang penyakit jantung berlubang, ada urat jantung sempit, ada lemah jantung. Jadi simptom yang tidak boleh baring tanpa bantal tu adalah simptom, tanda yang mereka alami. Walaupun muda boleh jadi lemah jantung. Kadang-kadang mereka lahir dengan jantung tidak sempurna, maka ini boleh menyebabkan lemah jantung. Jadi lemah jantung ni apa maksud dia? Jantung tu tak boleh mengepam darah dengan sempurna. Jadi dia punya air akan berkumpul di dalam paru-paru dan juga di kaki. Dan kadang-kadang nampak kaki mereka sembab. Kalau tekan tu nampak macam ada depression. Kalau angkat tangan, dia punya depression itu masih kekal. Maksudnya air berkumpul di situ. Juga menyebabkan mereka tidak boleh bernafas pada waktu malam. Ketika tidur, perlukan bantal yang tinggi. Jadi apa doktor buat, kita akan bagi ubat seperti Lasix yang untuk memudahkan mereka membuang air yang berlebihan daripada badan mereka. Okey, ini lagi satu soalan, doktor. Katanya selepas sebuah surgery, apakah antara pantang larang yang perlu diikut oleh seseorang untuk menjaga kesihatannya? Dari segi surgery jantung, kebiasaannya mereka perlu berehat untuk beberapa hari selepas tu. Tetapi sejurus daripada minggu pertama atau kedua, kita akan macam di IJN, kita ada program cardiac rehabilitasi, di mana kita assess seseorang tu tahap keupayaan mereka untuk bersenam ataupun beraktiviti, dan kita akan bagi orang kata tailored approach. Mungkin pesakit A ni dia punya rawatan rehab dia mungkin lama sikit daripada pesakit lain. Jadi tapi dari segi pemakanan semua tu tak ada masalah. Mereka boleh makan seperti biasa. Yang mereka perlu amalkanlah pemakanan sihat. Jangan orang kata lepas tu rentam daging kambing dan lembu, tak ada sukatan. Nilai kalori itu kena bersepada dengan badan mereka. Pemakanan sihat, cara makan, benda yang makan juga cara masak. Itu penting. Itu penting. Doktor, bagaimana pula bagi seorang wanita yang baru saja berkahwin, belum mempunyai anak, dan kemudian apabila seorang itu mengalami masalah sakit jantung, adakah dia boleh melahirkan anak ataupun melalui proses kehamilan dengan seperti biasa? Jadi kalau untuk wanita yang hamil atau wanita yang rancang untuk hamil dan mereka ada penyakit jantung, ini saya nasihatkan datang ke hospital. Sebab
dia punya persiapannya adalah lebih teliti daripada mereka yang tidak ada masalah jantung. Contohnya di AJN juga kita ada apa yang kita panggil combine clinic. Combine clinic ni adalah satu klinik di mana kita combine doktor bahagian jantung dan juga doktor bahagian kanak-kanak dan kadang-kadang ada juga doktor bahagian wanita ONG daripada pakar pembinaan perempuan daripada HKL datang. Mereka bertiga ni dalam klinik dan kita tengok wanita tu. Apakah dia punya kes dia, apakah yang special atau unik mengenai wanita tersebut dan kita akan bagi tahu persiapannya. Apa yang perlu buat, apa ubat ekstra yang kena ambil, adakah selepas mereka bersalin mereka boleh mengandung semula. Sebab kadang-kadang ada yang kita nasihatkan jangan mengandung semula sebab kita mengancam nyawa ibu. Dia punya prinsipal perubatan ni kita sentiasa utamakan ibu dahulu. Doktor, satu soalan ringkas lagi. Ramai mengatakan bahawa jika mereka mengalami masalah kebas ataupun sakit di bahagian tangan, bahu, belakang di bahagian kiri, itu merupakan tanda-tanda penyakit awal jantung. Adakah benar ataupun tidak? Benar, tetapi tidak kesemuanya. Orang yang ada penyakit jantung ni, maksudnya serangan jantung, mereka terutamanya chest pain. Jadi chest pain tu yang utama. Dan yang lain tu tanda-tanda tambahan seperti loya, kebas di leher, kebas di tangan. Kebiasaannya ia adalah orang kata seiring dengan sakit dada tersebut. Kalau orang tu ada kebas-kebas tangan saja ataupun kebas dua belah tangan tapi dada dia okey. Kalau naik tangga semua okey, tak ada semput. Jadi kemungkinan itu ada gangguan saraf juga. Jadi kita orang kata tengok apakah simptom yang seiring dengan simptom kebas tersebut. Dan yang pasti doktor dah menjawab beberapa persoalan yang boleh memberikan jawapan kepada persoalan anda dan mungkin doktor nak sentuh sikit tentang larian amal yang bakal diadakan. Okey, kita di AJN ada kita ada menganjurkan program berlari Run for Your Heart setiap 2 tahun. Jadi kali ni kita akan buat di Taman Botani Negara. Kalau tengok di ads tu Taman Botani Negara di Shah Alam pada 10 April. Jadi siapa-siapa yang suka berlari, suka bersam tu, jom join kita orang. Kita ada ads, ada carnival, ada health screening percuma untuk orang dewasa dan kanak-kanak, jambatan bertuah dan mungkin jumpa saya juga kat sana. Kita boleh borak-borak. Kalau nak jumpa Mr. Fixit kami, Dr. Benny, anda bolehlah ke sana. Terima kasih Mr. Fixit. Terima kasih. Banyak dah soalan-soalan yang telah pun difixkan hari ini. Semoga ingat yang berdebar tu bukan sakit jantung, berdebar sebab jumpa cerita hati. Okey. Dan kita dah pun sampai di penghujung siaran kita esok, Rina. Dan yang pastinya esok kami akan kembali dengan topik kantar lekap. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih doktor. Doktor.